okey. Terima kasih. Facebook live ah. Live, Facebook live. Kita semua orang panggil ini Restoran Okey. Nanti kita datang panggil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada rakan-rakan yang Aidilfitri pula Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha saya mengucapkan kepada rakan-rakan yang menyambut Hari Raya Aidiladha yang beragama Islam. Salam reformasi saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sekarang ini berada bersama dengan kita. InsyaAllah masih lagi pada malam ini. Yang kan tak ada live. Saya adakan live juga pada malam ini. Sambutan saya Hari Raya Aidil Adha ini saya tengok tadi jalan jam walaupun kita dalam keadaan kucing sekarang ini red zone. Kucing dalam keadaan red zone sekarang ini, tapi kita sentiasa berpesan kepada rakan-rakan supaya berhati-hati. Kalau nak buat majlis, buat program tu kalau boleh janganlah jangan buat program, jangan buat majlis lah. Kalau balik kampung tu pergi mandi dulu sebelum sampai ke rumah, cuci tangan apa semua, dan barulah nak peluk, cium ke apa semua. Buat macam tu dulu. Kalau rumah tu dekat lah rumah tu dekat, terus masuk rumah tak singgah mana-mana, maka bolehlah. Jadi kalau boleh itulah berhati-hati kita dalam menghadapi hari raya. Yalah, dalam keadaan kita menghadapi Covid pada hari raya ini, sentiasa memakai mask, sentiasa orang kata sanitize tangan kita, sentiasa kita kalau boleh jangan kena lah. Sebab penyakit macam ni dia once dia berjangkit, dia berjangkit itu tak berhenti. Dan juga kalau siapa yang pernah, ini saya tak pernah kena lah, tapi orang yang pernah kena tu cerita bahawa penyakit itu memang sakit, dia tu terlalu sakit lah. You wish you kalau rasa macam nak mati je lah, lebih baik mati daripada nak menghadapi penyakit itu, kata orang. Bukan saya cakap, orang cakap. Jadi ini pesanan. Kenapa saya nak kena pesan dulu? InsyaAllah sebab apa? Supaya kita hari raya ini Hari Raya Aidiladha ini kita saling maafi. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan juga kekasaran bahasa dan sebagainya kan, tutur kata, saya mohon maaf lah. Kalau ada yang terasa hati dengan apa yang saya cakap, terima kasih juga. Rasa for Freedom is Amir Hamzan, yes, terima kasih. Ghazali Abdullah Adal, terima kasih terbaik. Nur Hisham Zazmi, selamat Hari Raya. Salam Aidilfitri. Aidilfitri lagi, Aidiladha. Sembrom kita jaga kita, ya, kita jaga kita, insya-Allah. Salam Menteri Syafi'i dah melingkup. Okey. So malam ni basically kita akan bercakap tentang beberapa perkara. Saya akan cuba bercakap selama 1 jam. Saya cuba. Biasanya malam tadi saya bercakap 20-30 minit. Sebab malam tadi tu saya rush. Saya ada meeting lain yang saya kena attend, jadi saya terpaksa rush. Tapi bagi saya tak sedap lah kalau ada malam tu saya ada isu, saya tak cakap. Malam ni tak ada isu, saya nak cakap pula kan. Jadi yang pertama sekali kita mohon rakan-rakan semua tolong sharekan kita punya live ini supaya dia terus menjangkau kepada rakan-rakan lain. Malam tadi live kita terbaik lah sebab apa, dia menjangkau lebih daripada 100,000 view dan lebih daripada 1,000 share. Terima kasih kepada rakan yang terus share. Anda memang terbaik. Inilah sebab tugas saya adalah menyampaikan berita, tugas saya adalah bercakap, tugas anda adalah untuk share. Itu saja. Komen, share komen, share komen. Itu yang kita nak. Kalau boleh kawan-kawan semua terus bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan mengungkap beberapa persoalan, beberapa cerita. Saya akan ceritakan berkenaan dengan Sabah. Apa yang berlaku. Ada orang kata, alah Iswadi bukan dia tahu, dia sembang je. Tak. Saya dapat info from the horse's mouth tentang Sabah, tentang tentang YB yang Kenny Chua yang dikatakan melompat. Saya dah sebut malam tadi sedikit. Hari ini beliau diambilkan tindakan disiplin. Saya bercakap tentang adakah kita akan bertanding di semua kerusi, adakah kita akan berlawan dengan warisan, atau adakah kita akan bekerjasama dengan warisan. So yang mana satu bagus untuk kita, dan kenapa dalam PRU lepas kita hanya menang 2 kerusi sedangkan warisan menang banyak kerusi. Kalau kita berbelah 14 kerusi kalau silap saya yang menang. Dan juga kita dapati bahawa sekarang ini DUN, baru saya dapat tahu bahawa Sabah ni DUN dia sebenarnya adalah ada 73 kalau tak silap. Mula-mula 65, kemudian dia naik kepada 73, dan juga dia ada penyelaras DUN. Dan 3 daripada 5 penyelaras DUN itu daripada 8 penyelaras DUN, saya tak ingat berapa, lompat parti. Jadi sangatlah tidak bagus. Dia bagi Syafiq Abdal bagi penyelaras, tapi penyelaras tu sendiri lompat.
Ada yang kata duit sekarang ni bergentayangan berjuta-juta, puluhan juta dikatakan. Itu yang kita nak rungkai dan ungkapkan pada malam ini, insya-Allah. Jadi benda-benda itu yang kita nak bawa, kita nak ceritakan supaya rakan-rakan semua boleh tahu apa yang berlaku. Tapi yang paling penting dan juga yang kita tahu hari ini apabila pengumuman daripada Zahid Hamidi bahawa Perikatan Nasional bahawa UMNO tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Ada yang tak faham, apa maksud UMNO tak bersama dengan Perikatan Nasional? Adakah maksud kerajaan dah tumbang ataupun macam mana? Dan ada yang berita mengatakan bahawa ada 4 ahli parlimen sudah tidak lagi bersama dengan Muhyiddin Yassin. Adakah benar dakwaan sedemikian? Dan bagaimana apa pula tindakan Muhyiddin Yassin dalam nak menghadapi keadaan dan menghadapi situasi dan permasalahan yang sebegini? InsyaAllah kita teruskan sharing kawan-kawan, sharing is caring. Ini rambut saya pun dalam keadaan kusut masai ni. Tapi insyaAllah saya cuba juga live nak bagi tahu maklumat-maklumat yang ada, sebab maklumat-maklumat ni anda tak akan dapat di TV1, TV2, TV3, Astro, Awani ke apa sebenarnya. Anda tak akan dapat maklumat-maklumat begini. Maklumat-maklumat ini hanya dapat daripada channel live saya, insya-Allah. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan Kenny Chua, Inanam apa dia punya adun bagi satu kawasan di kawasan Sabah ni. Beliau merupakan dia adalah salah seorang daripada 2 orang ahli Parti Keadilan Rakyat di DUN Sabah ni. Ada 65 awal ya. Sekarang ini naik kepada 70 lebih. Tetapi sekarang ini yang kita nak tahu, keadilan hanya ada 2 je kerusi. Keadilan hanya ada 2 je kerusi. Kalau kita tengok sejarah, kenapa 2 kerusi? Tadi saya bercakap dengan seseorang, saya tak nak sebut nama dia, yang mana dia adalah antara orang yang memberi data sewaktu PRU. Dia bagi data sewaktu PRU dan dia mengatakan bahawa keadilan sepatutnya bertanding 40 kerusi. Tetapi sebaliknya, warisan negotiate, dia kata bahawa keadilan kena bertanding hanya 6 kerusi sahaja. Maksudnya warisan dah ambil alih, kerana kononnya warisan pada masa itu bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi disebabkan oleh itu kita give in dengan warisan bersama dengan Pakatan Harapan. Kita bagilah kepada warisan supaya warisan bolehlah bertanding dan memenangi PRU dan juga PRU ke-14 hari itu, terutama dalam peringkat negeri. So keadilan hanya bertanding 6. Dan daripada 6 yang bertanding tu, 4 yang ada tu adalah 4 yang kerusi warisan tak nak. Yang tidak ada dalam senarai 40 pun Parti Keadilan Rakyat. Pada waktu itu kita dah menjangkakan kawasan-kawasan yang kita boleh menang sebenarnya. Dan kawasan-kawasan yang kita minta, daripada jumlah itu 6 saja dibagi. Dan daripada 6 itu 4 bukannya kawasan yang boleh dimenangi oleh Parti Keadilan Rakyat melalui kajian kita. So daripada situ yang menang hanya 2 kerusi. Itu pun kita kata tak apalah, kita bagilah kepada warisan untuk mereka nak berkuasa. Dia jadi kerajaan, tak apa, kita bagilah mereka jadi kerajaan. Tapi apabila mereka telah menjadi kerajaan, ini yang kadang-kadang ada di antara orang keadilan tak berapa senang bila saya cakap macam ni. Ini kita kena clear satu perkara. Pertama, warisan bukan lagi Pakatan Harapan. Warisan bukan lagi Pakatan Harapan. Okey? Dia bukan gabungan pun, dia hanya adalah satu kerjasama. Kebetulan kerjasama apa? Kerjasama kerana kita pembangkang. Tidak ada bezanya warisan dengan PSB Barubian, tidak ada bezanya warisan dengan PSB Masih Kujat, kan? Tidak ada bezanya warisan dengan Mahathir di dalam Bersatu Blackout. Tidak ada bezanya di antara mereka ini. So kalau kita tengok warisan itu, jangan kita layan sebagaimana kita layan Pakatan Harapan. Jangan kita ingat warisan itu adalah parti Pakatan Harapan. Namun begitu, tidaklah saya mengatakan supaya jangan kita buang warisan. At the end of the day, kita sama-sama pembangkang. My enemy's enemies is my friend. Tetapi dalam perkahwinan yang kita ada sekarang ini, it's actually bukannya satu perkahwinan pun. Ia bukan satu perkahwinan, tetapi more kepada satu persahabatan sahaja. Dia tidak adalah kita boleh ada hak dan tanggungjawab sebagaimana ada hak dan tanggungjawab di dalam Parti Keadilan sewaktu Pakatan Harapan, sewaktu Pakatan Harapan memerintah dahulu. Dan dalam Pakatan Harapan itu, pada waktu itu warisan bersama di dalam Pakatan Harapan. Namun bila Pakatan Harapan itu sudah keluar, bila keluarnya Mahathir Mohamad pada waktu itu, bila keluarnya Bersatu daripada Pakatan Harapan pada waktu itu, coalition itu sudah dikatakan tidak ada. Tidak ada secara formalnya.
secara formalnya, walaupun warisan itu bukan Pakatan Harapan. Okey, kita kena ingat satu perkara. Warisan bukan Pakatan Harapan even daripada awal lagi. Tetapi dia ada close coalition disebabkan oleh Bersatu yang ada. Bersatu Mahathir itu ada. Namun apabila keluarnya Mahathir pada waktu itu, warisan menyebelahi Mahathir. Dan disebabkan dia menyebelahi Mahathir, kita katakan malah cadangan untuk mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pun warisan tidak setuju. Ada yang baru-baru ini tadi dia kata, ada yang mesej saya, dia kata sekarang ini Syafiee Apdal dah setuju untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada orang call lah, dia kata sekarang ini Syafiee Apdal dah setuju untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata sekarang dah terlewat. Dah jatuh kerajaan ni dah terlewat. Sepatutnya pada masa kita calonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kalau sekiranya itu kerajaan, warisan sepatutnya pada waktu itu mengatakan, ya, kami bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan kami tidak setuju dengan Mahathir melantik dirinya sendiri ataupun melantik Syafiee Apdal menjadi bakal Perdana Menteri. Sepatutnya warisan kena buat stand macam tu. Walaupun warisan bukannya di dalam koalisi Pakatan Harapan yang formal. Kita faham situasi itu. Kenapa? Jadi bila kita faham benda ini, jadi kita faham kenapa Kenny Chua ambil tindakan sebagaimana dia ambil. Saya tidaklah mengatakan saya setuju dengan tindakan itu, tetapi dalam masa sama saya tidak bersetuju kita ambil tindakan terlalu drastik kepada beliau dalam keadaan hari ini juga kita pecat dia dalam keadaan tanpa kita memanggil dia untuk memberi keterangan, dalam keadaan tanpa kita memanggil dia untuk at least bagi satu surat, sebagaimana kita bagi surat kepada Haniza Talha, sebagaimana kita bagi surat kepada Dauriah, sebagaimana kita bagi surat kepada Tian Chua yang memang kita tahu mereka ini jelas-jelas pengkhianat, tetapi kita bagi surat bagi mereka untuk bagi balas balik. Kenapa mereka berbuat sebagaimana yang mereka nak buat? Sebaliknya, terus kita pecat dia. Ya, Pakatan Harapan bersama dengan warisan dalam gabungan itu, tetapi bukan alasan itu untuk kita terus nak pecat beliau. Sepatutnya ambil tindakan ini dengan memanggil dia dan dengan alasan kenapa dia berbuat sebagaimana yang dia buat. Apa alasan yang digunakan, dan dia sendiri hari ini mengatakan bahawa kalau nak check akaun dia tidak menerima duit pun berapa puluh juta yang dijanjikan oleh orang, katanya. Kalau nak check akaun, report SPRM, dia tidak ada masalah, katanya. Kenapa dia berbuat demikian? Kerana dia kecewa dengan antara lain adalah tindakan Syafiee Apdal sendiri. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dicadangkan menjadi Perdana Menteri, dia tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebaliknya dia menyokong Mahathir. So sekarang dia kata kalau dia tak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa aku nak kena sokong dia, dia kata. Itu dia punya alasan, bukan saya hanya menyampaikan. So sebagai seorang yang menyampaikan, don't kill the messenger. Saya hanya menyampaikan daripada sudut hati dia. Adakah dia benar, adakah dia salah, itu bukan saya punya tugas untuk menentukan benar atau salah. Tapi apa yang saya boleh katakan, benar ada benar, salah atau salah. Kalau benar kita benarkan, dan kalau salah kita tegur. Dalam hal ini saya kata lembaga disiplin mengambil langkah yang terlalu drastik, membuat orang membuang beliau tanpa memanggil dia memberi keterangan ataupun membela diri, sedangkan pengkhianat di dalam parti masih dibiarkan, sehingga kan macam Tian Chua umpamanya buat program daya, kartel sah-sah datang, dia masih lagi dalam keadaan tak apalah, mungkin itu program NGO, biarkanlah. Tuan-tuan tak nampak ke Haniza Talha buat women now untuk wanita, Pemuda Negara buat pemuda. Siapa? Tian Chua, dia buat satu NGO untuk cater non-Muslim, non-Malay. Nampak tak nampak ni? Nampak ke tak nampak? Apa tujuan dia? Apabila ada sampai pada waktu dan ketika untuk mereka membentuk gerakan nanti, mereka sudah ada cukup kekuatan untuk membentuk gerakan mereka sendiri. Kita tak nampak ke perkara ini? Saya nampak lama dah. Pemuda Negara dia buat untuk pemuda. Now Haniza Talha dia buat untuk wanita. Tian Chua dia buat untuk non-Muslim, non-Malay. Apabila tiba masanya nanti, mereka akan membuat coalition dan akan membuat onar sekali lagi di dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan pada waktu itu dia boleh demand. Dalam keadaan itu dia kata, saya ada orang, kalau tak nak saya keluar parti, maka kena bagi kerusi-kerusi ini kepada orang-orang saya. Akhirnya kita kena bagi balik kerusi-kerusi kepada pengkhianat, kita kena bagi balik kerusi-kerusi kepada kartel. Dan bila mereka menang, mereka sekali lagi meletakkan kita di leher, pisau di leher kita untuk menjerut leher kita sekali lagi. Nak ke kita berada dalam keadaan tersebut? Ini saya cerita. Hari ini saya cerita.
Benda yang sama berlaku di Sabah sekarang ini. Kenapa bila dalam keadaan orang yang setia dengan presiden, orang yang setia dengan parti berbuat demikian atas landasan untuk nak mengajar orang yang cuba nak orang yang cuba untuk nak kompromi dengan parti yang tak nak menyokong presiden kita jadi Perdana Menteri, kita ambil tindakan drastik terus hari ini, immediate, dapat surat peletakan surat pemecatan tanpa ada kita panggil beliau. Saya bukan kata tak boleh, saya tidak menafikan bidang kuasa lembaga disiplin, tapi kalau you bagi due process kepada Teng Chua, you bagi due process kepada Haniza dan juga Daroya, kenapa you tak bagi due process kepada Kenny Chua? Kenapa tak bagi due process kepada beliau? Apa? Macam mana? Bungkus? Tak ada. Saya tak ada. Okey. Kenapa tak bagi due process juga kepada beliau, surat tunjuk sebab, panggil dia menghadap lembaga disiplin. Setelah itu kalau lembaga disiplin berpuas hati, MPP berpuas hati, nak pecat, tetapi bagilah dia. Kenapa dalam itu kes ini kita tak berlaku adil? Dalam kes yang sepatutnya kita bawa dia berlaku adil, kenapa kita tak berlaku adil? Hanya kerana apa? Kita nak memenangkan Syafiee Apdal, kita nak memenangkan warisan. Itu saya kata tadi, dalam PRU yang lepas dia bagi kita 6 kerusi. Dalam 6 kerusi tu, 4 kerusi tu bukan kerusi yang kita nak, yang kita tahu akan kalah. Warisan pun tahu akan kalah, dia bagi kita. Hanya 2 kerusi ni je yang kita confident boleh menang. Sebab itu dia bagi pada kita ambil dan kita menang. Dalam situasi yang ada sekarang ini. Okey, bagi yang tak tahu, saya ceritakan apa yang berlaku di Sabah semalam. Musa Aman mengatakan bahawa dia telah mendapat majoriti, dan dengan bila dia mendapat majoriti, dia pergi nak berjumpa dengan TYT. Yang ini saya kata adalah satu tindakan yang betul. Itu saya kata malam tadi saya sebut. Bidang kuasa Syafiee Apdal, Ketua Menteri, Menteri Besar, Perdana Menteri, ini betul. Sepatutnya ini yang Mahathir buat. Sepatutnya ini yang Mukhris buat. Apa dia? Bubar parlimen, bubar DUN. Kerana apa? Jangan letak jawatan. Saya dah betul. Terima kasih. Yang bab ni saya terima kasihlah kepada Syafiee Apdal membuktikan bahawa saya betul. Dia kerana apa? Tugas TYT, tugas agung, tugas sultan bukannya menolak permintaan Ketua Menteri, Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Sekiranya dia mengatakan saya nak bubar parlimen, saya nak bubar DUN, tugas Sultan Agong TYT adalah saya hanya endorse. Sebab itu dipanggil Raja Berperlembagaan, subject to perlembagaan. So beliau, tugas baginda, tugas TYT dan sebagainya, endorsekan apa yang diminta oleh Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri atau Ketua Menteri ataupun Menteri Besar kata saya nak bubarkan parlimen, maka tugas beliau adalah mengendorsekan saja. Bukan dia kata tak boleh dalam keadaan sekarang, tak boleh lah. Tak. Sebab itu kata bidang tugas kuasa Ketua Menteri atau Menteri Besar, sepatutnya itu yang diambil tindakan. Kalau kita betul-betul kata nak lawan, itu sebenarnya cara dan kaedah. Ataupun perkara kedua yang Syafiee boleh buat adalah buat undi tak percaya. Tapi dia tahu kalau dia buat undi tak percaya, memang dia akan kalah lah. Dalam undi tak percaya tersebut. Dia tunggu Dewan Undangan Negeri, tak perlu lagi dia bubarkan, dia letak jawatan. Dia tunggu Dewan Undangan Negeri, sidang Dewan Undangan Negeri. Lepas tu dalam itu dibuat usul undi tak percaya, kemudian dia throw it to the floor untuk mengatakan sama ada dia boleh dibuat undi tidak percaya atau tidak. Okey, itu yang berlaku di Sabah sekarang ini. So akhirnya warisan sekarang ini mengatakan perlu ada satu ketetapan untuk kita nak lawan di dalam snap election negeri. Saya ingatkan Sarawak yang duk sibuk pasal snap election. Sabah ni macam stable je. Sekali tengok Sabah yang tumbang dahulu. Macam saya kata tadilah, Hakis yang ahli parti keadilan rakyat tu, jangan kita terlalu drastik untuk nak menghukum. Kerana apa, bagi saya kita kena bagi due process kepada beliau. Saya rasa kita tak bagi due process yang sebenarnya kepada beliau. Okey, itu kita tolak tepi. Nah, dalam keadaan situasi yang ada sekarang ini, adakah Parti Keadilan Rakyat patut ambil balik 6 kerusi saja? Ada 70 lebih kerusi akan dipertandingkan. Adakah kita kena kompromi sekali lagi? Adakah kita kena give in sekali lagi? Adakah kita kena tak apalah, kita bagilah mereka untuk menang, atau bagilah mereka untuk jadi ketua menteri? Okey, ini satu perkara. Saya nak umumkan di sini, insya-Allah dalam bulan depan ataupun bulan 9, saya tengok salah satu masa yang saya free, saya akan turun ke Sabah. Saya akan turun ke Sabah dan saya akan berjumpa dengan pimpinan, saya akan berjumpa dengan orang-orang kuat di Sabah
untuk kita membincangkan, melihat bagaimana sebenarnya situasi. Saya tak ada kuasa untuk menentukan calon. So jangan datang jumpa saya kata sorry tolong lobby aku jadi calon. Tak, saya tak ada kuasa. Tapi kita nak kena duduk turun di sana kerana saya melihat bahawa kekuatan Parti Keadilan Rakyat ini adalah kita mempunyai grassroots yang kuat. Kita mempunyai grassroots yang kuat, tetapi kita tidak mempunyai satu natural leaders di Sabah. Bukan saya kata saya nak jadi leader di Sabah, tak. Tugas saya adalah untuk kita nak alignkan, kita restructurekan balik, kita betulkan balik dan kita menuju ke jalan yang sama. Okay, forget about the past. So question is, how many seats yang kita nak bertanding? Berapa kerusi kita nak bertanding sekarang ini? Kan? Saya katakan kepada AMK Sabah, siap sedia untuk bertanding di semua kerusi. Di semua kerusi, 70 lebih kerusi. Bersiap sedia untuk bertanding di 60 lebih kerusi, tolak kerusi DAP. Bersiap sedia untuk bertanding di semua kerusi, tolak kerusi DAP. Maksudnya apa? Kita dengan warisan-warisan sekali kita langgar. Bersiap sedia bukan bermaksud kita bersetuju. Ini subject to negotiation Datuk Seri dengan Sang PA Abdal. Itu subject to negotiation Pakatan Harapan dengan Sang PA Abdal. Itu kita kena bincang. Namun begitu, kita kena bersiap sedia. Calon-calon kita kena dah sedia di setiap tempat. Dan saya nak berjumpa dengan bakal-bakal calon ini kalau sekiranya sudah ada mereka bersiap sedia di setiap tempat. Dan insyaAllah saya akan tour Sabah kalau sekiranya COVID ini mengizinkan untuk kita interview calon-calon ini dan kenapa mereka sesuai di tempat-tempat tersebut, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, saya katakan bahawa selama ini Sabah diperintah oleh parti yang so-called lokal. Sebab itu saya tulis dalam Facebook page saya tadi. Saya kata bahawa saya tidak pernah bersetuju dengan so-called parti lokal ni. Sabah daripada dulu PBS, Parti Bersatu Sabah, lepas tu UPKO, lepas itu macam-macam lah, apalah saya tak ingat lah nama-nama dulu yang memerintah for so many years. Sekarang ini warisan memerintah for so many years. Namun begitu perubahan kepada, macam di Sarawak kita ada PBB, kita ada GPS, memerintah for so many years, tetapi perubahan kepada taraf hidup penduduk rakyat Sabah dan Sarawak itu nampaknya tidak banyak berubah. Adalah, bukan kita tak ada, adalah perubahan itu, tetapi perubahan itu tidak rasa dan tidak banyak berubah. Sebab itu saya kata sebenarnya apa yang kita perlukan adalah satu parti Malaysia. Di mana parti itu, kerana apa? Kalau katakanlah ketua menteri negeri itu datang daripada parti yang sama dengan Perdana Menteri, katakan. Ketua menteri negeri itu sama dengan Perdana Menteri di parti, sama parti. Contohnya Parti Keadilan. Mereka akan berjumpa di dalam biro politik, dalam MPP, di dalam setiap mesyuarat tu mereka akan berjumpa. So dalam perjumpaan itu bukan setakat mereka berbicara tentang hal parti, tetapi mereka juga boleh berbicara tentang hal negeri, tentang hal ekonomi, tentang hal ehwal benda-benda yang diperlukan untuk negeri tersebut. Jadi ini yang kita nak sebenarnya berlaku di dalam parti kita, dan saya nak benda ini sekarang ini berlaku di Sabah dan Sarawak. Kita kena ingat ni bukan isu Melaya dah, tak adalah. Cerita Melaya tu cerita lapuk dah tu. Itu adalah ayat yang digunakan oleh diktator mereka yang so-called parti lokal ini untuk menakut-nakutkan rakyat Sarawak, untuk menakut-nakutkan rakyat Sabah. Supaya apa? Supaya kita rasa macam kena undi juga orang ni. Walaupun mereka ni orang yang korup, walaupun mereka ni orang yang apa orang kata ambil harta rakyat, guna harta rakyat untuk kepentingan peribadi. Tapi itu sebenarnya objektif utama mereka, bukan untuk rakyat. Kalau untuk ramai dah rakyat senang, mereka yang susah. Kenapa sekarang mereka yang senang, rakyat yang susah? Mereka yang senang, rakyat yang susah. Itu yang kita tengok sekarang ini. Okey? Jadi dalam hal dan situasi Sabah sekarang ini, macam saya kata, Sabah berada dalam keadaan di mana mereka tergantung, dan bila snap election itu berlaku, snap election itu berkemungkinan saya jangkakan dalam bulan September ini. Tengah tunggu SPR ada 60 hari untuk datang dengan sekarang bulan 7, bulan 8, bulan 9 ialah September, untuk datang dengan tarikh masa pengundian dan sebagainya. So snap election itu akan berlaku dalam masa terdekat. Dalam masa 60 hari ini dia kena datang dengan tarikh lah, insya-Allah. Okey. Kita berbalik kepada cerita Perikatan Nasional. Sekarang ini yang membuat onar, okey, pertama sekali kita kena ingat Musa Aman tu orang UMNO. Yang membuat onar di dalam kes-kes ini adalah broker-broker yang sekarang ini terbang ke Sabah untuk menawarkan tawaran-tawaran wang kepada mereka-mereka ini agar mereka melompat. Ada yang terima, ada yang tak terima, ada yang setuju, ada yang tak setuju, dan dengarnya jumlah itu menjangkau 30, 40 juta, 50 juta ringgit
dengar cerita lah, betul tak betul, wallahu alam. Siapa mereka tak payah saya sebut dalam live ni lah. Cukup kita yang sekadar yang tahu-tahulah, yang tak tahulah. Tetapi apa yang saya boleh katakan, hari ini setelah kes Najib itu diputuskan bersalah, kita dapati bahawa UMNO telah membuat keputusan untuk tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO telah membuat keputusan untuk tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Persoalan utama kita adalah UMNO tidak lagi Perikatan Nasional, tetapi adakah kerajaan Perikatan Nasional ini sudah tumbang? Jawapannya, kerajaan Perikatan Nasional ini tidak tumbang. Kerana apa? Itu yang lucunya sebenarnya. Kerana apa? Menurut Zahid Hamidi, kerajaan ini yang bersama dengan Perikatan Nasional adalah ahli-ahli parlimennya. Parti tak bersama, ahli parlimen dia bersama. So dia bukan en bloc. Dia individu yang bersama dengan Perikatan Nasional, masih lagi memegang jawatan yang sedia ada, tetapi secara partinya mereka tidak bekerjasama. Apa maksud perkara ini? Saya dah cakap benda ini sebelum ini. Sewaktu kes Najib ini diputuskan, saya dah beritahu dah bahawa UMNO kena buat keputusan berani keluar daripada Perikatan Nasional. Tetapi keputusan berani keluar daripada Perikatan Nasional itu bukan sekadar keluar dengan erti kata, kami mengumumkan akan keluar daripada Perikatan Nasional dan bersama dengan Mufakat Nasional, tetapi ahli kami tinggal di dalam Perikatan Nasional. Itu apa ertinya? Seolah-olah macam kamu bercerai tapi nak duduk, nak berkedudukan lagi dalam rumah, nak lagi bersenggama dalam rumah, nak lagi tidur sebilik, tidur sekatil. Apa ertinya tidur sama di bawah selimut? Apa ertinya? Itu tak ada membawa apa-apa makna. Yes, in the long run dia ada makna. Maknanya apa? Bahawa selepas ini declaration of war. Ini declaration of war di antara amanah, di antara UMNO dan juga PAS terhadap Perikatan Nasional. Di antara UMNO PAS terhadap Perikatan Nasional. This is a declaration of war. Of war kepada siapa? Of war kepada antara UMNO, Mufakat Nasional lah saya sebut. Antara UMNO PAS melawan Perikatan Nasional yang kita ada sekarang ini. So siapa Perikatan Nasional nanti? Dengar cerita pula Muhyiddin pula nak masuk dalam Mufakat Nasional. Bersatu pun nak join Mufakat Nasional juga. So akhirnya tinggal Perikatan Nasional tu siapa? Azmin. So dia orang tak tahu dah ke mana hala tuju dia orang sekarang ini. Tak. Ada orang kata betul ke Muhyiddin tu akan menyertai Mufakat Nasional? Saya kata kalau dia menyertai Mufakat Nasional, masuk balik ke dalam UMNO, dia memang saja suicidal lah, cari bunuh diri lah. Cara dia. Sebab itu saya kata, hari itu saya dah cakap, untuk mereka kembali ke dalam Mufakat Nasional, untuk mereka kembali ke dalam UMNO, dia ada satu je syarat untuk mereka kembali ke dalam UMNO. Zahid kena masuk ke dalam, Najib kena masuk ke dalam, Zahid kena masuk ke dalam, Ahmad Mazlan kena masuk ke dalam, Isa Samad kena masuk ke dalam, Aziz Baling kena masuk ke dalam, pimpinan-pimpinan di dalam UMNO itu sendiri kena masuk ke dalam. Bila mereka masuk ke dalam, maka senanglah mereka nak take over kerajaan UMNO, parti UMNO yang ada sekarang ini. Terbukti apa yang saya katakan bahawa sekarang ini Najib sudah pun didapati bersalah. Najib sudah didapati bersalah 12 tahun dengan 120 juta denda, dan dia kata dia tak boleh nak bayar denda. Kalau dia tak boleh nak bayar 120 juta itu, maka dia dikenakan penjara 5 tahun. So 12 campur 5 dia ada 17 tahun penjara. Kerana apa dia kata dia tak mampu? Sebab dia kena bayar 1.6 bilion LHDN. LHDN tu pun kalau dia tak mampu nak bayar, declare bankrupt satu hal. Satu lagi dia akan dipenjarakan kerana tak bayar cukai. Dia boleh dipenjarakan kerana tidak membayar cukai. At least 3-4 years untuk satu count. Kan? Dia ada dalam keadaan, kalau saya tengok jadual itu ada 1, 2, 5 kali dia gagal untuk membayar cukai yang amount to 1.6 billion. 5 kali dia gagal membayar. So, adakah dia akan didapati bersalah kepada satu count 1.6 billion ataupun 5 count berasingan? Itu kita tak pasti. Namun begitu, tak kisahlah apa pun, dia dah kena penjara di atas 3 pertuduhan. LHDN 5 kes, 5 keadaan, 5 masa dia tak bayar cukai. Kemudian 210 juta kalau tak mahu bayar 5 tahun penjara, dan 12 tahun di atas 7 pertuduhan, yang mana total pertuduhan itu 72 tahun dia kena penjara. 72 tahun dia kena penjara, tetapi disebabkan kes itu berjalan serentak, maka dia dipenjara hanya 12 tahun campur 5 tahun, 17 tahun. Yang kita tak tahu LHDN ni, kita tak tahu berapa tahun dia kena. Ambil lah mungkin 20 tahun dia kena penjara. Itu baru 7 kes, tuan-tuan dan puan. Tambah lagi kes yang 30 lebih tu, kita tak tahu dalam keadaan itu apa yang akan berlaku sekarang ni. Okey.
Itu yang berlaku dalam Najib punya kes. Lepas ini dia nak appeal, dia nak merayu lagi. Okey, dia kata merayu lebih kurang dalam masa 14 hari, 3 bulan lah. Merayu 3 bulan. Lepas tu merayu lagi 3 bulan. Ambil masa 6 bulan dia. 6 bulan boleh settle kes ni. Itu kalau benda ini berlaku dengan cepat. Normally rayuan ni tak adalah secepat itu. Normally. Tapi saya tak tahulah, Najib ni mungkin ada special circumstances yang kita tak tahu kan. Tapi tak apalah, kalau dia ada special circumstances yang kita tak tahu, maka kita boleh tengok nanti sama ada dia mampu atau tak mampu untuk menghadapi situasi dan keadaan tersebut. Itu baru Najib. Sekarang ni Rosmah sekarang ini dalam kes di mana dia tengah dibicarakan. Zahid dia dalam kes tengah dibicarakan. Zahid bila dalam kes tengah dibicarakan, ada highly likely beliau akan didapati bersalah, dan disebabkan itu beliau merasakan bahawa kita kena buat ugutan dengan Muhyiddin Yassin. Kita kena mengugut Muhyiddin Yassin. Ugut dia macam mana? Ugut dia, kita kena ugut UMNO tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional, sebaliknya UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi orang-orang kita masih lagi dengan Perikatan Nasional. Tuan-tuan faham tak apa yang berlaku di dalam UMNO sekarang ini? Tuan-tuan faham tak apa yang berlaku di dalam UMNO sekarang ini? Zahid tidak mampu menarik ahli-ahli parlimen UMNO keluar daripada UMNO untuk menyertai mereka keluar daripada gagasan ini. Dia tak mampu. Kenapa Zahid tak mampu? Kerana ramai ahli-ahli UMNO yang mana dah dapat dedak, dah dapat jawatan, dah dapat menteri, mereka tidak mahu melepaskan jawatan mereka. Come on. Gaji dah sedap, jadi menteri dah sedap, jawatan dah sedap, kuasa dah ada. Kenapa nak kena lepaskan semua? Kenapa kita nak bubarkan kerajaan sekarang? Sebab itu saya kata Muhyiddin dalam hal ini dia licik. Apa yang dia buat? Dia bagi jawatan kepada semua ini. Bila mereka dah sedap dah memegang jawatan, bila disuruh mereka untuk setia kepada parti, tarik jawatan, tarik handbrake, keluar daripada Perikatan Nasional, mereka kata mereka tak mahu. Mereka kata mereka tak mahu dalam keadaan situasi yang ada sekarang ini. So bila dalam keadaan situasi yang ada sekarang ini mereka tak mahu, apa jaminan kepada Zahid bahawa dia tak akan keluar seorang-seorang? Dan the moment dia keluar seorang-seorang, tuan-tuan dan puan-puan, the moment dia keluar seorang-seorang, pada masa itu tidak ada alasan lain yang boleh diberikan oleh Muhyiddin Yassin melainkan mengatakan bahawa, you see, aku tak akan ambil campur tangan dalam kes kau. Pandai-pandailah kau menjawab di dalam mahkamah nanti. Pandai-pandailah kau menjawab di dalam mahkamah nanti. So bila dalam mahkamah dia dah pandai menjawab, dah tahu nak kena menjawab, pada masa itu sedih je lah kita kata. Terima kasihlah Muhyiddin Zahid Hamidi. Habislah engkau punya cerita, habislah engkau punya karier politik, maka di sinilah berakhirnya. Ada orang katakan saya tadi, dia kata tapi lepas ni Najib akan didapati tidak bersalah. Jangan risau, Najib akan didapati tidak bersalah. Itu saya kata itu 7 petuduhan. Dia ada 30 lebih lagi petuduhan, tuan-tuan dan puan-puan. Katalah 7 tu. Katalah 7 itu dia didapati tidak bersalah. Which is saya kata macam kita tembak peluru tabur. Kita tembak 40 peluru tabur. Takkanlah salah satu tu tak kena. Dan untuk dia kena tak perlu 10 tahun 20 tahun pun. Dia cuma perlu kena at least 2 tahun penjara dan denda tidak kurang daripada 2,000. Tidak lebih daripada 2,000, sorry. Tidak lebih daripada 2,000 dan penjara tidak lebih daripada 2 tahun, maka kelayakan sebagai ahli parlimen itu boleh ditarik balik. Sekarang ini jangan kata kes ini, kes LHDN tu pun dia dah dapat bersalah dah. Cuma sekarang ini tengah demand untuk dibayar. Demand dulu. Tengah demand untuk dibayar. Failing which, kalau sekiranya dia gagal untuk membayar jumlah 1.6 bilion ini, apa implikasi dia? Apa repercussion dia? Repercussion dia tidak lain dan bukan, maka beliau kenalah sama ada dipenjarakan ataupun didenda ataupun kedua-duanya sekali. Di mana dalam keadaan itu dia akan ditarik jawatannya sebagai ahli parlimen. Ini yang berlaku dengan Teng Chua. Ini yang berlaku dengan Rafizi Ramli dahulu, sehingga beliau tidak dilayak untuk menjadi ahli parlimen, bertanding untuk jawatan ahli parlimen. Teng Chua pada masa itu dikenakan denda 2,000. Sedangkan mengikut interpretasi mengatakan kena 2,001 ringgit baru tak layak. Tetapi mahkamah mengatakan no, it's 1,999. 2,000 consider tak layak. So interpretasi mahkamah macam tu lah. Okay, tak apalah, itu cerita mahkamah tu kan. So dia kena tunggu 5 tahun lah sebelum dia boleh bertanding. Tapi dalam situasi yang ada sekarang ini, kita katakan bahawa ini yang berlaku kepada dia. Soalan kenapa dia masih lagi bebas? Sebab dia diikat jamin. Kenapa dia diikat jamin? Itu kena tanya mahkamah. Itu kita tak boleh nak kata lah. Tapi dalam situasi, dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita boleh katakan bahawa dia
Perikatan Nasional, Pengkhianat Nasional, Muafakat Nasional berada dalam keadaan mereka tidak stabil dalam mengatur acara, dalam mengatur keadaan, dalam mengatur kerajaan yang ada sekarang ini. Zahid berkira-kira konon-kononnya nak mengugut. Tapi kalau dia tarik sokongan ini, dia takut tidak ada siapa yang akan ikut dia. Yes, dia presiden parti, tetapi dia tidak command majority. Nampaknya mereka sekarang ini mula beralih arah. Mereka sudah mula beralih arah kepada master yang baru, tuan yang baru. Sebab mereka tahu Zahid Hamidi sekarang ini dalam keadaan berletak menunggu belah je. Dalam keadaan letak menunggu belah saja. So sebab itu tuan-tuan dan puan, saya kata pesanan saya kepada kawan-kawan, kita nak lawan. InsyaAllah bila kita lawan ni, kita lawan dalam keadaan kita bersedia untuk lawan. Persoalannya kita bersedia ke tidak nak lawan ni. Nak share saya punya video ni, bersedia ke tidak? Kalau bersedia untuk share video saya, maka share lah video saya. Kalau kita rasa kita nak lawan, share video saya. Jangan kita takut pula nak share video saya. Kan tak ada channel lain yang kita boleh nak share, nak bagi tahu orang kecuali video saya ini. Tidak ada tempat lain di mana kita nak bagi tahu kecuali video saya ini. Jadi sebab itu kawan-kawan sekalian, itu daripada saya pada malam ini, insya-Allah. Jadi apa-apa hal kita sambung pada malam esok. Malam esok saya tengok dulu. Kalau ada saya sambung, kalau tak ada, kalau penat ke mungkin nak sambung raya ke, saya tak sambung lah, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Apa-apa hal kita ulang bersama. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.